Mengejutkan, pembangkang sedia lindungi Najib jika ditahan SOSMA. Walaupun kalah teruk, PAS tegas masih setia kepada Muhyiddin. Rafizi dakwa Najib membangkang lebih berjaya daripada Pakatan Harapan. Ahli DAP mahu Guan Eng letak jawatan, tak mahu terpalit skandal rasuah. Najib tak mahu jadi macam Rafizi, Raja Formula Songsang. Meskipun mengakui benci kepada Najib Razak, Barisan Nasional Pekan, Hanifah Maidin, Pakatan Harapan Sepang berkata, dia tetap akan menjadi orang pertama yang menyuarakan bantahan jika bekas Perdana Menteri itu ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas atau SOSMA 2012. Katanya, ini kerana SOSMA merupakan undang-undang zalim yang harus bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan perlu ditentang oleh sesiapa sahaja. Walaupun saya benci betul pekan ini kerana telah merosakkan negara, tapi kalau dia ditahan bawah SOSMA, saya orang pertama yang akan menentang penahanan itu, katanya di Parlimen. Dia berkata demikian ketika membahaskan usul oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin untuk melanjutkan subsection 4/5 Akta berkenaan bagi tempoh 5 tahun lagi mulai 31 Julai 2022. Subsection itu berkenaan tempoh tahanan 28 hari di bawah SOSMA. Ia membenarkan seorang suspek ditahan sehingga 28 hari tanpa dihadapkan di hadapan magistrat dan setelah didakwa, suspek akan kekal di penjara sementara menunggu perbicaraan di bawah kanun keseksaan. Subsection 4, subsection /5 itu mesti disemak semula setiap 5 tahun dan akan tidak lagi terpakai melainkan kedua-dua Dewan Parlimen bersetuju untuk melanjutkan tempoh berkenaan. Ia dijadualkan luput 31 Julai ini jika tidak dilanjutkan. Terdahulu Khalid Samad, Pakatan Harapan Shah Alam mencelah ucapan Hanifah dan mempersoalkan kewajaran apabila orang yang belum terbukti bersalah boleh ditahan selama 28 hari tanpa perlindungan dan pengiktirafan hak. Sedangkan kata Khalid, orang yang sudah terbukti bersalah di mahkamah masih bebas ke mana-mana disertai pengiring meskipun telah melakukan jenayah besar yang merosakkan negara dan ekonomi. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, tetapi kenyataan itu jelas merujuk kepada Najib yang telah disabitkan bersalah atas kes rasuah SRC International berjumlah 42 juta ringgit. Kata Hanifah, SOSMA adalah undang-undang yang zalim sedangkan Islam mementingkan keadilan diberikan kepada semua meskipun kepada orang yang dihadapkan dengan pertuduhan. Dia turut membidas Hamzah yang menyatakan pelaksanaan SOSMA itu selari dengan maqasid syariah, bahawa menteri itu tidak faham konsep maqasid syariah serta tidak faham dengan SOSMA. Baca buku ulama terkenal, baca kitab Arab. Kalau tak faham, boleh tanya ustaz-ustaz PAS, katanya kepada Hamzah. PAS masih menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menderajui pucuk pimpinan Perikatan Nasional meskipun gabungan itu gagal memenangi 2/3 pilihan raya negeri Johor. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata soal kesetiaan PAS terhadap kepimpinan bekas Perdana Menteri ke-7 tidak timbul kerana PAS berpegang teguh kepada perjanjian. Kita tiada isu, kita tiada masalah. Bagi PAS, kita tiada isu, katanya pada sidang media. Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai menyatakan pendirian parti itu yang tetap menyokong kepimpinan Muhyiddin meskipun gabungan parti itu tidak menang besar dalam PRN Johor 12 Mac lalu. Dominic berkata parti itu tidak berputus asa dan akan terus bersama Perikatan Nasional bagi membela nasib rakyat dalam PRN atau pilihan raya umum ke-15. Sementara itu, Tuan Ibrahim turut mengingatkan UMNO agar tidak lupa kepada persetujuan bersama ketika awal pembentukan Mufakat Nasional yang sepakat mengekalkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas PRU15. Di peringkat awal pembentukan Mufakat Nasional, UMNO juga pada waktu itu bersetuju untuk mengekalkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas PRU15. Ini boleh rujuk kepada minit mesyuarat yang ada Mufakat Nasional pada awal-awal pembentukan kerajaan Perikatan Nasional, katanya lagi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak kini secara berkesan menjadi pembangkang de facto selepas dia merampas keupayaan pembangkang untuk berhubung dengan rakyat setiap hari di laman media sosialnya. Tetapi Rafizi Ramli yang baru-baru ini mengumumkan kembali aktif dalam arena politik berkata dia bersedia mengambil semula inisiatif itu daripada Najib untuk memperkasakan rayuan Pakatan Harapan kepada pengundi menjelang pilihan raya umum akan datang.
Saya rasa apa yang telah hilang daripada Pakatan Harapan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun kebelakangan ini ialah keupayaan untuk berhubung setiap hari dengan rakyat. Lebih padah lagi, keupayaan itu telah dirampas oleh Najib. Dia ambil pendekatan populis untuk menyuarakan isu harian yang biasa kita lakukan semasa kita jadi pembangkang. Jadi secara berkesan, Najib adalah pembangkang de facto kepada kerajaan, kata Rafizi. Dalam temu bual dengan Portal Malaysia Kini di pejabatnya di Kuala Lumpur baru-baru ini, Rafizi berkata dia selalu bangkit pada jam 4 pagi untuk bersiap sedia untuk sidang media atau mengeluarkan kenyataan akhbar setiap pagi. Ini bagi menjalin hubungan dengan rakyat. Rafizi yang akan bertanding jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti PKR nanti berkata bahawa tugas sedemikian bukannya mudah dan memerlukan banyak penyelidikan dan tindakan susulan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, dia mahu mengubah sikap orang Melayu terhadap rasuah dengan membuktikan kepada mereka bahawa rasuah adalah buruk dan akan memberi kesan negatif kepada masyarakat Melayu. Untuk itu, Rafizi berkata, dia memberi tumpuan untuk mengetengahkan isu-isu berkaitan institusi Melayu seperti tabung haji, MARA dan Felda untuk membuktikan bahawa institusi-institusi ini telah diruntuhkan oleh pemerintahan UMNO sejak 50 tahun lalu. Meletakkan naratif dan berhubung dengan rakyat bukan sekadar mencap di Twitter atau ucapan di Parlimen. Kita benar-benar perlu berhubung dengan mereka dan ia adalah kerja rumit yang memakan masa serta memerlukan konsistensi dan itulah yang Najib lakukan sekarang. Inisiatif itu perlu diambil balik daripada Najib, kata Rafizi. Dia berkata penyokong Pakatan Harapan sudah terbiasa dengan maklumat terkini dan pencerahan tentang apa yang berlaku dalam negara ketika itu dan ini adalah sesuatu yang perlu diusahakan semula oleh Pakatan Harapan. Tidak cukup sekadar mengatakan kami adalah Pakatan Harapan dan kami lebih baik daripada UMNO. Mereka rakyat sebenarnya mahu tahu jika kamu kata harga sepatutnya turun, bagaimana sebenarnya kamu bercadang untuk melakukannya? Apa yang salah dengan proses sekarang? Apabila kamu kata kenaikan disebabkan oleh AP, siapa sebenarnya yang dapat AP? Mereka mahu melihat kamu berbuat demikian sehingga membuahkan hasil, berisiko kepada diri sendiri dan ini memerlukan banyak disiplin dan saya fikir naratif itu telah hilang, kata bekas ahli parlimen pandan itu. Dr. Bo Cheng Hao daripada DAP Johor menggesa Lim Guan Eng berundur sebagai pengerusi kebangsaan parti itu memetik perbicaraan rasuah projek terowong dasar laut yang sedang berjalan membabitkan ahli parlimen bagan itu. Bo berkata ahli jawatan kuasa eksekutif pusat CEC baru DAP sepatutnya bebas daripada sebarang beban untuk memacu parti itu ke hadapan dalam meraih semula keyakinan rakyat dan menghadapi pilihan raya umum yang semakin hampir. Mana-mana pemimpin yang dibebani tuduhan rasuah atau sebarang skandal patut mengambil inisiatif meletak jawatan bagi mengelak daripada menghantar isyarat salah mengenai nilai-nilai parti kepada masyarakat umum dan menjejaskan kedudukan parti pada PRU15. Saya percaya pengerusi kebangsaan, Lim, adalah seorang pemimpin yang berkebolehan dan boleh membuat kemunculan semula pada bila-bila masa jika terbukti tidak bersalah di mahkamah. Saya berpendapat pengerusi kebangsaan patut mengundurkan diri, katanya dalam kenyataan. Bekas adun Skoda itu berkata, Lim harus berundur atas dasar cintanya kepada parti. Beliau menggesa mentor parti Kit Siang agar turut menasihati anaknya supaya melepaskan jawatan. Beliau juga menggesa timbalan pengerusi kebangsaan DAP, Gobind Singh Dio, agar menarik diri daripada menjadi peguam bela Guan Eng di mahkamah bagi mengelak sebarang konflik kepentingan, termasuk kemungkinan menggantikannya sebagai pengerusi. Katanya sukar bagi DAP untuk mengekalkan prinsip dan nilai terasnya jika ia dipimpin oleh individu yang berdepan tuduhan di mahkamah. Menggunakan penganiayaan politik sebagai pembelaan secara tidak langsung memberi tekanan tidak wajar ke atas badan kehakiman, tambahnya. Justru ia bertentangan dengan pendirian jangka panjang parti dalam menegakkan kebebasan kehakiman, katanya. Saya percaya peletakan jawatan secara tegas adalah langkah baik untuk pengerusi kebangsaan dan imej parti. DAP tidak boleh menyokong cara UMNO mengendalikan isu seperti ini ketika kita berusaha untuk menjadi parti politik dan negara bertaraf dunia. Bo memetik bagaimana Parti Tindakan Rakyat dan Parti Pekerja di Singapura mengkehendaki pemimpin atau ahlinya yang berdepan tuduhan rasuah sama ada berhenti atau dipecat daripada parti. Ini adalah cara yang patut diamalkan parti politik bertaraf dunia. DAP dan pengerusi kebangsaan patut mematuhi standard pemimpin-pemimpin ini, katanya. Secara berasingan, Bo memberitahu portal FMT beliau sedia dikritik atas kenyataan ini namun menegaskan bahawa DAP harus berubah atau berdepan risiko kehilangan keyakinan rakyat disebabkan sel-sel kanser. Najib Razak secara sinis mendakwa Rafizi Ramli yang membuat kemunculan kembali dalam arena politik sekadar untuk membangkangnya demi kepentingan Pakatan Harapan dan bukannya rakyat. Memetik wawancara naib Presiden PKR itu dengan Portal Malaysia Kini, Najib berkata disebabkan itu dia tidak hairan jika serangan Rafizi hanya disasarkan terhadapnya.
Dia kata Pakatan Harapan menjadi lemah sebab saya telah rampas kedudukan dan keupayaan Pakatan Harapan untuk berhubung dengan rakyat. Dia kata dia mahu ambil semula inisiatif ini dari saya. Ini kira dia nak bangkang saya hanya sebab nak membangkang demi kepentingan politik Pakatan Harapan. Bukan sebab saya salah, bukan juga untuk kepentingan rakyat atau negara, cuma demi kepentingan politik Pakatan Harapan, tulis Najib di Facebook. Terdahulu Rafizi berkata, bekas Perdana Menteri itu kini secara berkesan menjadi pembangkang de facto selepas dia merampas keupayaan pembangkang untuk berhubung dengan rakyat setiap hari di laman media sosialnya. Saya rasa apa yang telah hilang daripada Pakatan Harapan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun kebelakangan ini ialah keupayaan untuk berhubung setiap hari dengan rakyat. Lebih padah lagi, keupayaan itu telah dirampas oleh Najib. Dia ambil pendekatan populis untuk menyuarakan isu harian yang biasa kita lakukan semasa kita jadi pembangkang. Jadi secara berkesan, Najib adalah pembangkang de facto kepada kerajaan, kata Rafizi dalam wawancara bersama Portal Malaysia Kini. Dalam pada itu, Najib turut menyindir Rafizi dengan berkata bahawa dia tidak berminat untuk menjadi raja Formula Songsang. Saya pun tak mahu inisiatif ini. Kamu boleh ambil balik sebab saya tak berhasrat jadi raja Formula Songsang, katanya.